Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Gaddafi Jamal bin Jamaluddin, Presiden Majlis Belia Malaysia. Marilah kita sama-sama saksikan program Bual Bicara Youth Leaders di dalam MBM TV. Ruang yang mengumpulkan pemimpin-pemimpin anak muda yang mempunyai latar belakang politik yang berbeza, agama yang berbeza, bangsa yang berbeza dalam membincangkan isu-isu semasa yang sangat signifikan. Marilah kita ikuti perbincangan-perbincangan ini dan bolehlah kita sama-sama tinggalkan pesanan ataupun pandangan kita di dalam ruang komen di bawah untuk sama-sama kita bersama dalam perbincangan kali ini. Jumpa di MBM TV. Menggerak belia. Salam sejahtera. Anda bersama saya Rizal Hassan dalam Bual Bicara Youth Leader yang akan membincangkan topik kebersediaan tenaga kerja masa depan. Bersama saya di sebelah kanan saudara Muhammad Sazwan Abdul Hadi, Pengerusi Belia MTUC atau namanya Kongres Kesatuan Kerja Malaysia. Betul lah? Okay, selamat datang. Di sebelah kiri saya seorang pemimpin anak muda yang sedang meningkat naik, saudara Muhammad Fazli Hassan, Esko Majlis Belia Malaysia, merangkap Presiden Majlis Belia Felda Malaysia. Khabar sihat? Sihat, Alhamdulillah. Okey, Alhamdulillah. So, kita akan terus kepada perbincangan kita berkenaan dengan kebersediaan tenaga kerja di kalangan golongan belia untuk masa depan. Okey, saudara Sazwan, kalau kita tengok sekarang ni berlakunya revolusi perindustrian. Okey, rata-rata hari ini kita tengok bercakap tentang industri revolution 4.0 dan sebagainya, dan pendekatan-pendekatan dari segi pendidikan lah, dari segi teknologi kepada revolusi ini. Bila sebut revolusi maksudnya adalah ada pembaharuan lah. Tetapi adakah pekerja kita ni juga dah ada pembaharuan dari revolusi dia sendiri? Contoh dari segi gajinya, kebajikannya. Kan? Sebab revolusi yang ada dilihat di peringkat atas saja, di peringkat majikan, di peringkat energi. Tapi dari segi kebajikan pekerja ada berlaku tak revolusi yang boleh dicantumkan dengan perkembangan semasa? Okey, merujuk pada soalan tadi kan, revolusi 4.0 ni, revolusi perindustrian 4.0 ni sudah melanda dekat dalam Malaysia. Jadi apa yang kita tengok pada zaman sebelum ini, kita tengok contoh di syarikat MAS. Dulu kita pergi ke kaunter untuk membuat buat bayaran, beli tiket. Urusan tiket sebagainya. Okey, tapi pada waktu kini kita beli secara e-tiket saja. E-tiket pergi dekat sana pun tidak ada lagi pekerja yang ada kat sana. Cuma yang datangnya dalam bentuk print daripada kios. Kios maksudnya automatik, automasi itu dah berlaku dalam masa sekarang ni. Jadi apabila kita tengok pekerja-pekerja yang sedia ada ni, dia kena ubah cara yang lama tu kepada cara yang baru, yang mananya pekerja-pekerja ini kena siap sedia dengan multitasking, bekerja di atas talian. Jadi sebelum ni kita kena buat mesyuarat apa semua. Sekarang ni mesyuarat dah tak berlaku dah. Kita panggil mesyuarat, duduk dekat dalam bilik mesyuarat. Jadi daripada WhatsApp, teknologi Telegram, dia sediakan satu grup, dan dari situ mesyuarat-mesyuarat dah boleh berlaku. Adakah pekerja-pekerja ni sudah bersedia? Sekarang ni pekerja memang dah melalui dah benda-benda tu. Cuma untuk pekerja-pekerja yang lama, masih lagi dia Tok Mak Amin dalam penerimaan teknologi yang baru ni. Untuk generasi baru, dia kena belajar untuk menerima keadaan baru dalam bentuk digitalize dan otomasi semua ni. Dari segi kebajikan yang gaji dan kebajikan, dah tentu ada juga sedikit sebanyak mempengaruhi kepada pekerja-pekerja muda ni, terutamanya untuk bil-bil telefon. Dia tidak disediakan oleh majikan. Kita daripada duit gaji kita untuk sara hidup kita kena menyumbangkan sendiri untuk sediakan platform untuk kita buat tugas-tugas rasmi pekerjaan. Jadi dari situ kita nampak elon khas perlu diwujudkan kepada orang-orang yang terlibat dengan otomasi apa semua ni, revolusi 4.0. Okey. Saudara Fazli, sebagai pemimpin belia, adakah kita dapat lihat golongan belia kita hari ini
benar-benar bersedia untuk peluang-peluang pekerjaan baru yang kerajaan nyatakan yang akan diwujudkan pada tahun 2030, dijangka pada tahun 2050, 90% pekerjaan hari ini sudah tidak ada lagi kan. Dan tadi wakil kita daripada MTUC pun katakan lagi kita perlu bersedia untuk teknologi dan sebagainya. Rasanya dari segi kepersediaan belia kita pada hari ini, sebab yang akan berada di dalam perubahan itu adalah belia yang dalam lingkungan umur 18 hingga 21 pada hari ini kan. Agaknya mereka ni bersedia tak dari segi mentalnya ke, dari segi ilmunya, bagaimana tu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara Rizan dan sahabat saya saudara Syazwan. Apa yang saya lihat sebenarnya apa yang telah diutarakan oleh saudara Rizan ni dia depend kepada individu tu sendirilah. Kalau kita lihat hari ini kerajaan telah nampak perkara ni. Sebab tu melalui Yang Berhormat YBKJ dan Yang Berhormat Perdana Menteri kita buat TN50. TN50 tu kita untuk melihat masa depan lah. Pekerjaan masa depan. Apa yang kita perlu bersedia untuk berhadapan dengan tahun 2050 nanti. Sebab dalam mana-mana town hall yang YBKJ turun, dia sering bercakap soal akan hilang pekerjaan sekarang itu banyak pekerjaan yang ada pada masa kini akan hilang pada masa akan datang, dan kita kena bersedia untuk ke arah itulah. Dalam Majlis Belia Malaysia juga melalui 1B1K saya rasa telah lama bergerak untuk kita melihat benda ni ke hadapan lah. Bagi pihak kita pula di peringkat Felda, sebelum ni Felda kita hanya ada Felda sahaja. Pada 4 hari bulan 2 hari itu kita telah melancarkan Felda 2.0, di mana Felda 2.0 ni adalah sebahagian daripada revolusi 4.0 itulah, yang mana kita nak beri peluang baru ataupun new deal kepada generasi baru Felda untuk berhadapan dengan tadi itulah apa yang saudara Rizan maksudkan. Dan kalau betul-betul diambil peluang oleh orang muda pada masa kini, insya-Allah perkara-perkara tersebut dapat dicapai dengan baik. Dan kita sebagai ibu bapa yang sekarang ada anak dalam lingkungan tingkatan 3, tingkatan 4, tingkatan 5 pun kena melihat ke arah ini. Bukan hanya kita lihat pada belia hari ini saja, kita kena juga bagi kesedaran dan maklumat yang tepat kepada bapa-bapa ataupun keluarga yang ada anak yang sekarang ni dalam lingkungan tingkatan lah, di peringkat sekolah menengah. Tapi cabaran besar ini kalau kita tengok dalam akhbar, dalam media, pihak majikan sering menyatakan bahawa belia kita tidak bersedia dengan alam pekerjaan yang ditawarkan. Peluang pekerjaan terpaksa diberikan kepada pekerja asing sebab sikap masyarakat belia kita, anak muda kita yang kerja tak boleh berat, tak boleh kotor, tak boleh kerja berbahaya. Adakah ini satu persepsi ke, ataupun ada pandangan lain yang mungkin satuan kerja boleh lihat, sebab satuan kerja mungkin lebih dekat dengan isu ni? Okey, berbalik pada persoalan tadi kan. Kita tengok dekat sini kebersediaan belia kan. Jadi di luar mengatakan belia ni sangat malas, memilih kerja lah apa. Sebenarnya kita ni tidak pupuk daripada waktu pendidikan, waktu mendapat pendidikan. Kita tak pernah nampak lagi dalam sekolah program-program betapa pentingnya bekerja selepas alam persekolahan. Maksud mesti kena kerja. You tak kerja, you tak boleh hidup. Jadi kita tak nampak program-program seumpama itu yang diterapkan daripada zaman pendidikan. Jadi dalam sentuh daripada sistem pendidikan kita juga, ada sistem pendidikan kita tidak mencapai kepada requirement daripada majikan ni. Contoh saya bagi sekolah jenis kebahasaan, dia belajar 3 bahasa. Sekolah kebahasaan, kita belajar 2 jenis bahasa. Kan? Jadi keperluan kita tengok dekat dalam job street apa semua dia merujuk kepada untuk mendapatkan sesuatu jawatan ini memerlukan kemahiran berkomunikasi dalam bahasa-bahasa Mandarin ataupun Tamil. Jadi dekat situ kita merendah-rendahkan balik hasil daripada sekolah kebahasaan. Jadi dari situ kita tak nampak, kita tak memenuhi pasaran pekerjaan. Jadi orang-orang yang mengatakan belia ni malas, itu pada saya tak benar lah. Ya, ada segelintir, cuma kesedaran tu perlu dipupuk daripada peringkat persekolahan lagi. Maksudnya
kalau boleh Saudara Fadli ulas sikit nanti ialah apa yang berlaku hari ini sebenarnya kesannya agak tak elok lah. Maksudnya dengan sistem yang bahasa tadi itu, tapi kesannya nanti menderitanya belia itu sendiri apabila nak bekerja. Jadi maksudnya root cause tu kena ubah lah. Kan? Ada synchronize antara dua pihak. Ya betul. Untuk pendidikan yang ada sekarang. Okey. Jadi kita akan ulas nanti selepas ini nanti berkenaan dengan tadi saudara kata sekolah lebih bersifat, pendidikan lebih bersifat examination dan sebagainya. Tapi sepatutnya perlu ada penekanan sekolah ke kerjaya. Ya, betul. Konsep pemikiran sekolah ke arah kerjaya, bukan sekolah semata-mata masuk industri saja. Betul. Kan? Jadi ini nanti akan kita bincangkan selepas ni. Okay, mungkin kita boleh berehat seketika. Okay, kita teruskan perbincangan tentang kepersediaan dengan kerja masa depan bersama Cik Sazwan daripada MTUC dan juga Cik Fadli Esko Majlis Belia Malaysia. Sebenarnya kita bercakap tentang sekolah ke kerjaya, pendidikan ke kerjaya. Dalam hal ni kita lihat pentingnya soal latihan di penekanan. Dan sekarang kita tengok TVET, pendidikan teknik vokasional, semakin diberi penekanan dan sebagainya. Kemudian pentingnya upskilling, reskilling kepada pekerja dah sedia ada. Dan yang akhir sekali adalah pekerja sedia ada yang masuk ke alam pekerjaan berdasarkan kelulusan akademik yang rendah dan membina kemahiran di alam pekerjaan dan perlu diberi pengiktirafan. Soalnya, adakah maklumat-maklumat ini ataupun inisiatif yang kerajaan sediakan ini benar-benar sampai kepada keseluruhan kategori pekerja ataupun hanya kumpulan-kumpulan tertentu saja? Sebab contoh macam dana PSMB, segala macam inisiatif. Tapi kalau kita tengok kursus yang ada kebanyakan adalah kursus yang bersifat managerial level ke atas. Tapi pekerja bawah ni nak upskilling, nak reskill, nak lifelong learning, nak keluarkan duit daripada EPF pun tak cukup. Jadi apa sebenarnya yang harus kita buat kalau kita benar-benar nak mengupayakan pekerja di peringkat bawah ni? Okey. Untuk persoalan ni, macam mana kita nak sampaikan kepada pekerja-pekerja bawah ni? Kalau ikutkan fungsi Kesatuan Sekerja adalah memberi pendidikan kepada ahli-ahli, iaitu pekerja-pekerja yang duduk di bawah sebagai ahli lah. Dari situ kita tengok balik dana-dana seperti HRDF ni. Kebiasaannya dana-dana HRDF ni, majikan ni dia bawa kepada kumpulan eksekutif saja. Dia tidak bawa kepada kumpulan-kumpulan rendah seperti technician, seperti yang kumpulan di bawah-bawah tu lah. Jadi juruteknik, storekeeper apa semua tak ada. Jadi bila semakan yang dibuat daripada jabatan-jabatan yang terlibat, memang syarikat-syarikat ni kata kita ada hantar worker untuk skill training, tapi dia tidak melihat kepada kumpulan mana yang disasarkan. Jadi program-program seumpama macam kita bagi kesedaran melalui kesatuan, kita bagi tahu bahawasanya program-program yang ada di bawah HRDF ni juga layak kepada pekerja. Pekerja-pekerja dimomokkan. Dia kata you nak dibayar gaji tinggi apa semua, tapi you punya latihan kita kena bayar. Sedangkan dekat situ sendiri HRDF ada peruntukan khas. Apabila kita sesebuah syarikat hantar pekerja ni pergi latihan dan syarikat tersebut boleh claim semula dekat HRDF. Jadi itu sebab itu dimomok-momokkan kepada pekerja-pekerja ni, jadi pekerja ni takut. Kan? Dari segi program-program yang dilaksanakan di bawah Jabatan Pembangunan Kemahiran. Program ni penilaian pencapaian terdahulu. Di situ kita tengok program ini, apabila kita bekerja, melalui pengalaman kita dalam tempoh 10 tahun, kita layak dipertimbangkan untuk memberi sijil kemahiran kepada pekerja tersebut. Dia tidak kira apa sektor pembuatan ke, perindustrian ke, even dari sektor pentadbiran ke, kewangan ke, dia boleh mengiktiraf dan melalui JPK mengeluarkan satu sijil kepada pekerja-pekerja ini bahawasanya pekerja ini adalah berkemahiran. Tapi ada satu tempoh-tempoh tertentu. Tapi tidak dijelaskan oleh majikan kepada pekerja. Jadi pekerja ni tidak tahu hak. Selama-lamanya takut lama. Jadi dia takut lama. Jadi apabila
seseorang pekerja tu dah kerja 10 tahun, dia nak nak memajukan kejayaan dia pergi ke tempat lain, dia tak ada pemberat bawa sijil. Sebenarnya sijil tu dah diperkenalkan oleh lebih buruk lagi kalau kena buang kerja langsung tak ada apa-apa dah. Pada ketika macam Encik bagi tahu tadi kalau kita dibuang kerja pada ketika kita telah berkhidmat selama 15 tahun, gaji kita pada waktu itu dah 2,500 ataupun 3,000. Bila kita masuk ke syarikat baru, kita tak ada pemberat kata kita ni adalah pekerja yang mahir. Lalu dia bagi pula gaji permulaan pada gaji minimum iaitu gaji 1,000. Adakah berbaloi? Jadi ini yang Felda sekarang sedang perbaiki dari segi pekerjaan masa hadapan generasi Felda. Mungkin boleh Saudara Fazli kongsikan Felda 2.0 dari sudut pekerjaan, dari sudut pekerja dan pekerjaan tu. Okey, bagaimana saya maklumkan tadi, Felda 2.0 telah dilancarkan oleh Yang Amat Perdana Menteri. Felda 2.0 ni kalau kita nak faham, dia merupakan satu program lonjakan bagi merah generasi tanah rancangan Felda selepas kejayaan kita reformasi tanah dulu pada tahun 1956. Dia mempunyai 3 misi yang utama, iaitu mewujudkan sebuah komuniti Felda yang pintar dan lestari. Maksudnya bila kita cakap pintar dan lestari itu adalah peluang-peluang pekerjaan yang kita boleh grab di situ. Selain daripada itu, dia cuba untuk menerapkan budaya kerja yang terbuka dan terhubung. Yang ketiga, memberikan kualiti hidup yang tinggi selari dengan kemajuan negara kita lah, Malaysia. Jadi yang dimaksudkan dengan budaya kerja yang terbuka dan terhubung ni, sebelum ni Felda ni kita ni hanya sesama kita saja. Kita tak seolah-olah kita ni duduk dalam dunia kita. Di menara Felda tu menara Felda lah, kita tak melibatkan agensi lain dan sebagainya lah. Jadi apabila kita melihat pada perkara ini, dia tidak memberikan kebaikan kepada Felda dan warganya dalam banyak perkara, terutamanya peluang-peluang yang telah diberikan oleh kerajaan. Jadi dengan adanya Felda 2.0 ni, maka dengan tagline-nya terbuka dan terhubung, maka kita boleh bekerjasama dengan agensi-agensi kerajaan yang lain untuk kita bergerak terus ke hadapan. Lebih-lebih lagi bagi menghadapi cabaran tahun 2050 nanti yang bakal kita hadapi lah. Jadi Felda 2.0 ni dia mempunyai trust-trust yang tertentu lah. Dia ada 5 trust yang telah digariskan oleh Yang Berhormat Tan Sri Pengurusi Felda. Iaitu yang pertamanya, kita nak meneroka sektor ekonomi baru di tanah rancangan. Kalau kita tengok hari ni tanah rancangan, kalau kita cerita soal sawit, cerita soal kebun, tanah rancangan penuh dengan warga asing. Mungkin adanya teknologi dan sebagainya ini, mungkin ada inovasi berkaitan dengan itulah. Saya pernah berbincang dengan Saudara Rizan. Mungkin satu hari nanti kita punya ladang ni boleh diterangkan dengan lampu-lampu solar dan sebagainya, supaya orang muda boleh jadikan pendapatan tambahan pada waktu malam untuk bekerja dalam ladang. Itu yang kita fikir sampai peringkat begitu sekali lah. Dan selain daripada itu, perkara yang kedua yang telah ditekankan dalam trust Felda 2.0 ni ialah memperkasakan penduduk tempatan. Maksudnya kita tak nak migrasi orang kita tu keluar. Yang ketiga, memelihara hazanah alam sekitar, mengekalkan dan mengukuhkan identiti setempat. Selain itu, meningkatkan taraf ulul takbir dan pengurusan yang menjadi lebih cekap lah. Kita Felda daripada dulu sampai sekarang, daripada saya kecil sampai besar, macam itu je. Mungkin adanya peluang pekerjaan baru dan sebagainya, mungkin nanti lebih berteknologi lah. Mungkin kira-kira soal baja dan sebagainya, kita boleh gunakan teknologi. Dan kita warga Felda khasnya kena bersedialah dengan perkara-perkara tersebut supaya kita tidak tertinggal dengan apa yang telah dirancangkan oleh pihak Felda. Kita punya keterbatasan masa. Mungkin sikit lagi soalan boleh ditanya kepada Cik Sazwan. Setuju tak kalau saya katakan kerajaan perlu menyediakan satu dana yang besar dalam soal untuk kita merakyatkan pekerja kita dari segi ilmu teknologi baru dan sebagainya. Sebab kita tak nak nanti teknologi yang dibawa masuk nanti pekerja yang sedia ada, kita tak cakap yang akan bekerja, pekerja sedia ada ni terkesan sehingga kan dia tidak lagi dilihat relevan, sedangkan dia masih lagi mempunyai tenaga untuk bekerja. Kan? Setuju tak kalau saya katakan dana yang besar melalui apa saja saluran perlu disediakan supaya pekerja sedia ada ni dia boleh pergi dapatkan dana tersebut tanpa melalui inisiatif yang diberikan melalui majikan.
Okey, Contohnya dana tu diletakkan kepada NTUC lah. Okay. Saya rasa benda ni perlu sebenarnya. Kalau ikutkan program-program untuk kesedaran kepada pekerja-pekerja ni tidak diberi pun. Walaupun fungsi sumber manusia dalam semua peringkat syarikat ataupun jabatan, dia memberi latihan kepada kaki tangan, tapi tidak sebenarnya bagi tahu perkara yang sebenar kepada pekerja-pekerja ni. Apa yang kita lihat sekarang ni, peranan pekeso sendiri pun tidak diketahui oleh pekerja-pekerja. Pekerja tidak tahu dia bayar caruman tu untuk apa. Seperti contoh baru ni adalah skim insurans pekerjaan. Jadi skim insurans pekerjaan tu pun tidak tidak diwawarkan secara baik kepada kaum-kaum pekerja ni. Jadi dana-dana sebegini perlu disalurkan kepada macam National Labour Centre seperti MTUC ataupun di kesatuan yang lain di bawah QPAC untuk menggerakkan lagi pekerja-pekerja ni untuk tahu apa hak-hak sebenarnya yang perlu dapat daripada majikan. Jadi latihan-latihan pun perlu diwujudkan di bawah setiap kesatuan ini supaya pekerja-pekerja ni lebih mahir dan juga ketahui dan boleh memenuhi permintaan dalam pasaran revolusi 4.0 sekarang ni. Okay, saya balik 1 minit. Boleh bagi sedikit rumusan tentang harapan kepada belia kita di masa akan datang dari sudut pekerjaan ni. Kerajaan dah lancarkan 2 inisiatif baru untuk berhadapan dengan industri 4.0 ni. Cuma saya lihat benda ni tak nampak ataupun benda ni apabila tidak melibatkan kita, Majlis Belia Malaysia, tidak melibatkan MTUC dan mana-mana NGO yang lain, seolah-olah apa yang telah diperkatakan oleh kerajaan, apa yang telah dijanjikan oleh Yang Perdana Menteri sebagai syok sendiri. Betul. Jadi saya minta perkara-perkara sebegini kena carilah kita, Majlis Belia Malaysia. Jadi kita ni satu badan yang diiktiraf oleh kerajaan bersama dengan belia-belia di seluruh negara. Betul. Jadi kena gunakan kita untuk mencapai matlamat yang telah digariskan oleh pihak kerajaan. Okey, sebenarnya banyak lagi, rasanya tak cukup lah. Setakat ni perlu ada sesi lain dengan topik lain soal pekerja sebab ia bersangkutan dengan ekonomi, sosial, teknologi dan akhirnya juga menyumbang pada politik negara kalau cukup pasal pekerja ni. Okey, itu saja daripada saya dan juga Barisan Pimpinan membincangkan topik kebersediaan tenaga kerja untuk masa depan negara. Sekian, terima kasih.